Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita malam ini memfokuskan lawatan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke Tokyo, Jepun. Bercakap semasa majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Pertama Ferroalloys Sdn Bhd dan Kerajaan Sarawak pada Isnin. Premier Sarawak berkata kapasiti penjanaan tenaga boleh diperbaharui telah memberi kelebihan kepada Sarawak untuk menarik pelabur asing. Katanya Sarawak berada pada kedudukan yang baik untuk menarik pelaburan asing bagi potensi kuasa hidro yang besar dalam menghadapi krisis perubahan iklim dan peralihan ke arah tenaga boleh diperbaharui atau hijau. Jelasnya penjanaan tenaga hidro berkapasiti 3,452 megawatt membolehkan Sarawak menyediakan tarif paling kompetitif di rantau ini. Katanya lagi ia juga akan memberi kelebihan kepada Pertama Ferroalloys berbanding produk lain yang serupa yang dihasilkan menggunakan bahan api fosil. MOU tersebut adalah selaras dengan hasrat Ferroalloys untuk mengembangkan kemudahan peleburan ferroalloys dan ferrosilikon sedia ada di Taman Perindustrian Samalaju di Bintulu yang merupakan kemudahan pertama di Malaysia dan bakal menyaksikan pelaburan sebanyak $600 juta. Dalam pada itu, Premier Sarawak dan rombongan juga akan mengambil bahagian dalam forum hidrogen yang dianjurkan oleh Kerajaan Metropolitan Tokyo. Forum diadakan pada Selasa bertajuk Masa untuk Bertindak. Itu merupakan usaha bagi perubahan iklim yang bertujuan untuk meneroka penggunaan hidrogen dengan lebih luas sebagai bahan api bukan fosil dan bebas pelepasan. Sementara itu, Premier Sarawak merakapkan perhargaan kepada Pertama Ferroalloys kerana bersetuju untuk mengembangkan kilangnya ke Samalaju sekaligus memperkenalkan inisiatif sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporasi CSR khususnya dalam pembangunan sumber manusia. Justru itu, Premier Sarawak mencadangkan agar pengurusan syarikat itu berbincang dengan Setiausaha Kerajaan Sarawak untuk melaksanakan program termasuk pembiayaan beasiswa kepada pelajar Sarawak melalui Yayasan Sarawak untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang terpilih. Mengulas mengenai urusan permit bekerja, beliau memaklumkan Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk memberikan permit 5 tahun kepada ekspatriat khususnya jurutera dan saintis untuk memudahkan urusan bekerja mereka dan menyumbang kepada pembangunan. Pengerusi Asia Minerals Limited dan Pertama Ferroalloys Sdn Bhd, Hirotaka Suzuki, turut memberitahu 1,000 kaki tangan dan pekerja yang mana 90% adalah penduduk tempatan bakal diberikan peluang selepas pelaksanaan mengembangkan kilang mereka selesai. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan dan Pembangunan Ekonomi Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein dan Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Malaysia Tokyo Nur Azam Muhammad Idrus. Terdahulu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Marubeni Corporation iaitu sebuah lagi syarikat Jepun yang memberikan taklimat mengenai operasi syarikat itu dan bidang berpotensi untuk bekerjasama dengan Sarawak. Laporan seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mahu semua jawatankuasa itu di peringkat bahagian dan daerah mempertingkatkan persiapan bagi menghadapi kemungkinan banjir semasa musim monsun Timur Laut akan datang. Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi JPBN Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas berkata ini termasuk memastikan bekalan makanan dan barangan keperluan lain mencukupi di pusat masing-masing. Bercakap selepas menghadiri taklimat situasi banjir di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Rabu, beliau juga mahu jawatankuasa itu memastikan kemudahan dan tenaga kerja dipersiapkan. Beliau turut mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR memberi perhatian khusus terhadap kemungkinan jalan rosak termasuk tidak dapat dilalui kerana banjir. Sementara itu, Jabatan Meteorologi meramalkan hujan berterusan akan melanda beberapa bahagian di negeri ini mulai hari ini hingga 14 Oktober. Kawasan ini termasuk bahagian Mukah, daerah Daro, Matu, Dalat dan Mukah, bahagian Bintulu, bahagian Miri, daerah Subis, Beluru, Miri dan Marudi dan bahagian Limbang. Mengenai situasi tersebut, Datuk Amar Douglas menasihatkan orang ramai yang tinggal berhampiran sungai agar mengambil semua langkah berjaga-jaga.
Berikut pula, Gabungan Parti Sarawak GPS telah bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15 pada bila-bila masa. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja, Dr. Juana Jaya menegaskan jentera GPS termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng sentiasa bersiap sedia sejak berakhir pilihan raya negeri Sarawak PRN ke-12 yang lepas. Menurut beliau, berbanding PRN sebelum ini, pencapaian GPS pada PRN 12 adalah lebih baik menyaksikan peningkatan majoriti yang jauh lebih tinggi. Kita di GPS, terutama di kawasan Dun M44 Jemoreng, sentiasa bersedia untuk menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa. Jentera kita sentiasa bersiap sedia, terutama selepas pilihan raya negeri yang lepas. Alhamdulillah di kawasan Dun M44 Jemoreng, parti GPS telah menambah majoriti yang jauh lebih tinggi berbanding pilihan raya sebelumnya. Kami amat optimis di kawasan Dun M44 Jemoreng bahawa calon GPS akan mendapat kemenangan yang besar insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang. Menyentuh berkaitan dengan calon-calon parlimen yang akan datang, kita mengharapkan agar parlimen yang akan datang menjadi parlimen yang lebih matang. Ahli-ahli parlimen yang akan datang akan lebih membawa aspirasi pembangunan untuk rakyat, lebih membawa perjuangan bagaimana hak-hak Sarawak yang terhakis itu dapat dikembalikan. Beliau berkata demikian kepada wartawan dalam temu bual khas di Igan pada Selasa. Pada masa sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng itu menyambut pembubaran Parlimen oleh Perdana Menteri bagi memberi laluan kepada PRU 15 dengan harapan dapat mewujudkan kerajaan yang stabil demi kemakmuran rakyat jelata, khususnya di Sarawak. Saya mengalu-alukan pembubaran Parlimen yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kerana tempoh Parlimen sedia ada sudah 4 tahun setengah. Satu tempoh yang matang sebenarnya bagi sebuah kerajaan baru dibentuk. Tambahan pula setelah pilihan raya yang lepas, negara kita menghadapi suatu keadaan krisis politik yang luar biasa. Tidak pernah wujud dalam sejarah negara kita. Dalam satu tempoh yang singkat, 3 orang Perdana Menteri telah bertukar ganti. Dan ini mengakibatkan politik kita tidak stabil, ekonomi kita almost kucar-kacir, para pelabur daripada luar pun semakin berkurangan, dan ini proses demokrasi yang biasa yang kita mengharapkan selepas pilihan raya ini nanti akan wujud kerajaan yang stabil demi kemakmuran negara kita, kerana kita lihat bahawa kemajuan sebuah negara itu amat bergantung kepada kestabilan politik. Pada masa sama, beliau amat berharap Parlimen Malaysia akan datang menjadi parlimen yang lebih matang dan mengutamakan pembangunan Malaysia serta melaksanakan pengagihan kekayaan yang benar-benar adil dan seimbang, terutama untuk wilayah Sarawak yang paling luas di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, jentera GPS di Parlimen Limbang juga sudah melaungkan kesediaan untuk menghadapi PRU 15. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, jentera GPS telah lama bersedia dan hanya menunggu keputusan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menentukan tarikh penamaan calon dan tarikh mengundi. Kita menggunakan jentera yang sama dan kita telah pun aktifkan semula, dan kita yakin sebagaimana kejayaan yang telah kita kecapi sewaktu PRN pada tahun lepas, kita yakin jentera ini akan bekerja keras dan mempertahankan kursi Parlimen P221 Limbang ini, yang ianya merupakan salah satu kursi 31 buah kursi bagi Sarawak untuk negeri Sarawak. Dan menjawab soalan media mengenai harapan kepada pengundi belia, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, beliau yakin pengundi 18 tahun ke atas boleh berfikir secara matang untuk memilih pemimpin yang mampu memerintah negeri dan negara. Sebenarnya mereka pun sekarang ni kematangan sekarang ni sudah cepat matang. Mereka boleh memikirkan siapa yang patut, siapa yang dapat, siapa yang mampu untuk memerintah negeri dan memerintah negara. Jadi saya
saya yakin para belia akan tetap bersama dengan kita kalau di Sarawak GPS. Dan sebenarnya kita pun selama ini kita mendekati belia. Sebelum peraturan undi 18 ini dilaksanakan, kita banyak program-program yang menjurus kepada penglibatan belia. Khususnya di kawasan Dun Bukit Kota lah. Kita mengadakan program Hari Belia, karnival, sukan dan sebagainya, bola sepak, badminton, macam-macam kita buat. Dan penglibatan belia memang begitu baik sekali lah. Terdahulu semasa berucap dalam majlis tersebut, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota berharap peruntukan projek kecil luar bandar MRP yang diserahkannya itu dapat membantu para penerima mengadakan aktiviti-aktiviti yang memberikan manfaat kepada semua dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Beliau telah menyerahkan cek MRP yang berjumlah RM450,000 kepada 62 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, 20 Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Rendah dan 4 PIBG Sekolah Menengah di kawasan Dun Bukit Kota. Sementara itu, rakyat di negeri ini menyambut baik pembubaran Parlimen Penggal ke-14 berkuat kuasa Isnin lepas bagi memberi laluan kepada PRU ke-15. Hasil tinjauan UKAS mendapati orang ramai bersetuju sudah tiba masanya rakyat diberikan mandat untuk memilih kerajaan baru yang akan memimpin negara ini. Mereka turut menzahirkan harapan agar kerajaan baru yang dipilih itu kelak akan terus mengutamakan rakyat. Sebagai rakyat, kita seharusnya aku dengan apa jua tindakan yang dilakukan oleh kerajaan lah berkenaan dengan pembubaran parlimen dan akan menjelangnya PRU 15 kelak. Diharapkan semua rakyat dapat memilih parti yang boleh membentuk kerajaan sekaligus prihatin dan rakyat dalam aspek ekonomi. Itu yang paling rakyat inginkan daripada kerajaan. Pembubaran parlimen dan bakal berlakunya pertukaran kerajaan, semua rakyat berharap agar ada pembaruan yang mementingkan rakyat, di mana sekarang ini rakyat masih tidak stabil dari segi atas faktor kewangan. Khususnya juga saya berharap agar kerajaan yang bakal dibentuk itu dapat mengutamakan rakyat. Sebagai wakil rakyat, dengarlah luahan kami sebagai pengundi yang bakal mengundi anda. Selaku rakyat, saya sangat mengharapkan selepas pembubaran parlimen nanti dan telah berlangsungnya PRU nanti, kami mengharapkan agar kepimpinan baru dapat membela nasib rakyatlah dan dapat memberi komitmen yang terbaik untuk rakyat pada masa akan datang. Beralih ke berita di Kabung, Jawatankuasa Cawangan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB N40 Kabung dengan kerjasama Pusat Khidmat Adun Kabung merancang untuk mengadakan pertandingan Sarawak Open Tug of War pada 22 dan 23 Oktober ini bertempat di Pantai Tanjung Kembang Kabung. Sehubungan itu, satu mesyuarat membincangkan persiapan program telah diadakan pada Selasa dan turut dihadiri oleh Adun Kabung Muhammad Cikadir pada Selasa. Sebanyak 20 pasukan merangkumi kategori lelaki dan 8 pasukan wanita bakal berentap untuk memenangi hadiah wang tunai, piala dan juga pingat. Turut menyertai adalah pasukan dari Limbang, Bintulu, Sibu, Sarike, Kabung, Seratok, Simunjan, Semarahan, Kuching, Lubuk Antu dan juga Debak. Pihak penganjur turut difahamkan hampir 120 peniaga gerai jualan telah mendaftar untuk memeriahkan program ini dan gerai jualan akan bermula pada 21 hingga 23 Oktober 2022. Turut diadakan nanti pentas hiburan yang akan menampilkan artis jemputan dan tempatan selain persembahan hiburan kebudayaan yang lain. Manakala di Belaga, satu kejadian tanah runtuh telah berlaku di Umar Sekapan Piat Belaga pada Isnin. Tinjauan UKAS mendapati kejadian itu berlaku di hadapan blok rumah panjang berkenaan yang terletak berdekatan dengan tebingan Sungai Batang Rejang. Difahamkan penduduk kampung hanya menyedari kejadian ini berlaku kira-kira jam 5 petang dan kemungkinan berpunca dari hujan lebat yang kerap turun sejak kebelakangan ini. Sehubungan itu, orang ramai yang tinggal berdekatan dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga. Dalam pada itu, pihak yang berwajib juga diminta mengambil tindakan segera bagi mengelakkan kejadian tanah runtuh itu semakin serius dan mengancam keselamatan penduduk kampung. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjebak Fakta. Salam UKAS.